Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Zamzuri Ma'amin, Siti Ajar sebagai top fan, Munir Aldim, Muhammad Izzuddin, dan Ustaz Syafiq Murad, Hafizahullah, Nurul Fahidah, Nurul Izzah, dan kakak tersayang Ummu Ammar. Maaf tak sempat angkat call Zamzuri dan Al-Fadhil, Sahibul Fadilah, Ustaz Fairul Hamid, Mini MKI, Hafizah Jazuri, Farid Misfar, semua yang hadir bersama pada malam yang mulia ni, Najib Ibn Hasan. Jangan lupa untuk share video ni, mudah-mudahan ramai dapat manfaat daripada apa yang akan kita bincangkan. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat yang ke-66 yang menceritakan lagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala selepas ayat yang lalu yang menceritakan tentang janji Allah untuk menjaga hamba-hambanya. Dan kita telah bentangkan kaedah untuk menjadi hamba Allah yang sebenar, kerana sandaran nama kita kepada nama Allah itu adalah satu kemuliaan, maka hendaklah kita jaga. Sebagaimana orang yang datang daripada keluarga yang mulia, keluarga Sayyid, Sharifah, keluarga Ashraf, keluarga Rasulullah SAW, maka mereka bertanggungjawab untuk menjaga nama baik keluarga itu daripada melakukan perkara-perkara kemungkaran, perkara kemaksiatan. Namun demikian juga kita yang menjadi hamba kepada Allah, bila Allah menyandarkan diri kita dengannya dan kita merasa bahawa kita merupakan hamba Allah, kita yakin kita merupakan hamba Allah, maka hendaklah kita jaga status tersebut. Malam ni kita lihat ayat 66 hingga ke 70 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbukum alladhi yuzji lakumul fulka fil bahri tabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima wa idza masakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'un illa iyyah falamma najjakum minal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila 'alaykum hasiba thumma la tajidu lakum wakila أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibnu Katsir yang warna biru ni, tolong buka jilid yang kelima. Rajin-rajin kali untuk baca Al-Quran, baca tafsir Quran, jilid kelima, buka surat 364 malam ni dan seterusnya. Terima kasih, saya difahamkan ada ahlul khair di kalangan tuan-tuan perempuan yang tak mahu dikenali telah pun menghadiahkan kepada beberapa orang tafsir Ibnu Katsir ini, hadiah daripadanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan masuk kerja ini satu daripada amal soleh yang dipanggil sebagai sedekah jariah, ilmu dimanfaatkan dalam masa yang sama. Mudah-mudahan ia menjadi sebab untuk orang dapat hidayah, kerana hadis mengatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk orang lain melakukan kebaikan, maka dia mendapat pahala orang itu melakukan kebaikan, tidak kurang sedikit pun. Macam bulan puasa yang lalu, bulan Ramadan yang lalu, bila kita beri seseorang untuk buka puasa, kita dapat pahalanya tanpa mengurangkan bahagiannya. Maka demikian juga orang yang buka laluan untuk seorang mendapat kebaikan, orang itu melakukan kebaikan, maka pahala orang melakukan kebaikan itu sebahagiannya dideposit dalam akaun akhiratnya, tuan-tuan. Kasih mudah faham ayat ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberkati tuan yang menderma menginfakkan kitab tafsir Ibnu Katsir ini pada teman-teman. Jadi ayat ke-66 terjemahannya, Rabbmu yang telah melayarkan kapal-kapal lautan untukmu agar kamu mencari sebahagian dari kurnianya, sungguhnya dialah yang maha penyayang terhadapmu. Dialah yang terhadapmu sangat penyayang. Terjemahan ni betul ke sikit? Di sini ada takdim dan ada takhir. Kita dapat lihat innahu kana bikum rahima. Innahu kana bikum rahima. Sungguhnya Tuhan kamu terhadap kamu Maha Penyayang. Ni terjemahannya ada silap sikit.
terhadapmu dulu. Betulkan ayat ni. Bagi memiliki tafsir Ibnu Katsir muka surat 364, terjemahannya betulkan. Yang warna merah tu betulkan muka surat 364, terjemahan ayat 66. Terjemahan ni kurang tepat nampaknya. Betulkan. Inilah ni kesilapan manusia yang tak disengajakan Dia terhadap kamu Maha penyayang, bukan dia penyayang terhadapmu. Salah. Terjemahan ni salah. Baik, ayat ke-67, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilanglah siapa yang kamu seru melainkan dia. Maka tak kala dia menyelamatkanmu ke daratan, kamu berpaling, dan manusia selalu tidak berterima kasih. 68. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu rasa aman dari hukuman Allah yang boleh menterbalikkan sebahagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang bau batu-batu kecil, dan kamu tidak akan dapat seorang pelindung pun bagimu? Atau apakah kamu rasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi, lalu dia meniupkan atasmu angin taufan yang tenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu, dan kamu tidak akan dapat seorang penolong pun dalam hal itu terhadap siksaan kami. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan juga lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang berkasihan, kita dapat lihat dalam ayat yang lalu bila Allah menceritakan tentang nikmat menjadi hamba Allah, bahawa mereka dipelihara oleh Allah. Ya, bukti kasih sayang Allah ni, walaupun seseorang itu kafir sekalipun, tapi Allah tetap melimpahkan ke atasnya berbagai-bagai kelebihan. Dia masih ada anak, dia masih ada isteri, dia masih ada ibu bapa, dia masih ada pekerjaan, walaupun dia melakukan buatan-buatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita menyangkakan bahawa kasih sayang Allah ni dinafikan daripada orang kafir, kerana Allah telah pun menyatakan di atas lisan Nabi-Nya SAW, "Lau kanat dunya ta'dilu janaha ba'udha ma saqallahu kafiran wala syarbata ma'in." Kalaulah dunia ni mempunyai nilai di sisi Allah macam selai kepak nyamuk, maka tentulah Allah tidak memberi minum kepada si kafir walaupun segelas air, walaupun seteguk air. Jadi kasih sayang Allah ni diberi sama saja kepada manusia di dunia, tapi khusus untuk orang beriman di akhirat. Sebab itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman berarti kasih sayang Allah yang meliputi kafir dan juga mukmin. Manakala Ar-Rahim itu, kata para ulama tafsir kebanyakannya, Rahim itu meliputi kasih sayang Allah hanya khusus untuk orang beriman di akhirat nanti. Jadi dalam sedikit kita recap ayat ke-65 yang lalu, bila Allah menyatakan inna ibadi laisa 'alaka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila, bahawasanya hamba-hamba aku kamu tidak akan dapat menguasai mereka wahai iblis. Allah telah menjadikan hamba-hambanya itu dipanggil Hanif. Hanif ni maknanya suci, hunafa, fitrah mereka bersih. Kan itu disebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi telah bersabda, yaqulullahu azza wa jal, inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'atuhum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis sahih riwayat Muslim, aku menjadikan hamba-hambaku dalam keadaan bersih fitrah mereka. Datang syaitan mengerumun hati mereka, mereka pun menjadi sesat, dan syaitan itu mengajar mereka untuk mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Inilah kerja iblis. Kemudian ayat 66 Allah masuk kepada satu episod yang sangat hebat untuk kita fikirkan. Ayat-ayat Quran ini menyuruh kita untuk tadabbur, tafakkur, ta'allum, tabassur. Tuan-tuan, ini semua adalah untuk menjadikan kita ni orang yang mengambil tindakan, plan of action daripada ayat-ayat ni. Apa yang patut aku buat? Nikmat Allah yang begitu banyak limpah ruah ke atas aku. Jadi ayat 66 ni Allah memberikan kepada kita satu perkaitan dalam kehidupan, iaitu nikmat berlayar di lautan. Kalau manusia yang pertama dikatakan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Tawri Syarawi dan tafsirnya, manusia yang pertama sekali membuat kapal itulah Nabi Nuh AS.
Kerana kita dapat lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, bila Allah nyatakan buatlah kapal itu dengan wahyu daripada kami. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jadi Allah SWT yang mewahyukan kepada Nabi Nuh AS untuk membuat kapal, dan baginda lah manusia yang pertama membuat kapal. Nabi-Nabi Allah ni, kata Syekh Abdul Hayy Al-Qahtani dalam buku beliau Taratib Al-Idariyah, Nabi-Nabi Allah contoh terbaik untuk menunjukkan kehidupan ni kena independen, ya tuan-tuan, kena hidup berdikari. Orang Indonesia kata mandiri. Tak ada orang Indonesia kat sini. Saudara Asif ada ke dalam Facebook ni? Sahabat Indonesia saya. Jadi tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian, kita dalam hidup ni kena berdikari. Nabi-Nabi Allah berdikari. Kata Imam Al-Hayy Al-Qahtani dalam buku beliau tajuk Taratib Idariyah ni tadi, Nabi Nuh kana najjaran. Nabi Nuh ini adalah seorang tukang kayu. Kehidupannya tidak bergantung ihsan kepada manusia, bekerja dengan kelebihan yang Allah berikan. Kalau tak cukup, redalah dengan apa yang ada. Apa kita nak belagak kereta besar, rumah besar dan bercuti di sana sini? Ini pengaruh syaitan kepada kita, tuan-tuan, yang telah kita bincangkan ayat yang lalu. Kalau kita mampu hidup setakat itulah. Itu sebab dalam Islam ni dilarang kita untuk melihat berlebihan. Melihat berlebihan bagaimana? Kita tengok dalam Facebook gaya hidup orang lain. Nasib baik sekarang berlaku PKP. Kalau tak, semua orang nak menayang naik kereta hebatnya, pergi bercuti tempat hebat-hebatnya, naik business kelasnya. Semuanya penyakit lah, tuan-tuan. Ini semua namanya sum'ah, namanya ujub, namanya riak, namanya gurur. Maka Nabi-Nabi Allah ni mereka bekerja. Nabi Nuh sebagai contohnya, kata Abdul Hayy Al-Qahtani, kana najjaran. Ini Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya juga, Nabi Nuh adalah seorang najjar. Nabi Daud merupakan seorang haddad, tukang besi. Ini kerja-kerja Nabi kita alaihi wassalatu wassalam. Jadi awal man sana as-sufun biwahyi min Allah azza wa jalla falam takun ma'rufa qablahu bidalil qawlihi ta'ala wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru min. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, dan yang juga disebut Imam Qurtubi sebelumnya, bahawa Nabi Nuh ni adalah yang pertama membuat kapal. Kerana itu Allah menyatakan dalam surah Hud ayat ke-38, dan Nabi Nuh pun membuat fulk, membuat kapal bahtera besar, dan semua kaumnya lalu kat situ mentertawakannya, berkata, apa benda kau buat ni wahai Nuh, kan ke laut jauh daripada sini wahai Nuh. Jadi dan Allah juga menyebutkan wa yasna'ul fulka bi a'yunina, wasna'il fulka bi a'yunina, buatlah kapal dengan wahyu daripada kami, dengan perhatian daripada kami, dengan wahyu daripada kami, dengan bimbingan petunjuk daripada kami. Jadi nikmat yang Allah nyatakan dalam ayat ke-66 ni adalah nikmat belayar di lautan. Kita melihat kadang-kadang kapal itu sebesar berapa tingkat rumah, tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian. Kabarnya sekarang berlaku PKP, ada hikmah di sebaliknya. Kapal-kapal yang merupakan kapal-kapal percutian golongan mewah yang kaya raya ni, tuan-tuan, rupa-rupanya bertingkat-tingkat besarnya, tuan-tuan. Itu sebab Allah menyatakan dalam surah Syura ayat ke-32, nanti ada peluang kita terus ke surah yang mulia ni, tuan-tuan. Allah menceritakan wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Antara nikmat yang Allah jadikan juga untuk kamu adalah kapal yang berlayar lautan seperti gunung ganang. Al-a'lam ni makna al-jibal. Al-jibal rasiyat, gunung yang tinggi, yang mencengkam bumi, gunung yang dipasakkan begitu gaya. Walaupun ayat ini turun 1400 tahun lalu, yang orang Arab adalah bangsa yang kurang pergi ke laut untuk menangkap ikan, kurang. Tapi Allah membawakan ayat ini, mereka terima, tuan-tuan. Allah telah menceritakan 1400 tahun lalu, takkanlah seorang Nabi yang ummi, yang tidak ada pendedahan kepada pelajaran pada waktu itu, tidak membaca dan tidak mengira, tiba-tiba Nabi SAW tidak membaca dan tidak boleh menulis, tiba-tiba Nabi kita menceritakan dalam Quran yang dibacakan kepada orang Arab pada waktu itu, bahawa antara nikmat Allah adalah kapal-kapal sebesar gunung ganang yang berlayar di lautan. Ini adalah satu nikmat yang Allah jadikan. Kenapa Allah sebut kapal, tuan-tuan ya? Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, menyongkil rahsia dia sebalik penggunaan cerita tentang kapal sebagai satu nikmat. Kerana kalau kat dunia, kita kat atas muka bumi, yang sebenarnya 1/5 saja daripada permukaan bumi ni adalah daratan, 4/5 lagi merupakan lautan. Kita kat muka bumi ni, kita berbagai-bagai method kita boleh bergerak. Ada orang menaiki kereta api, ada orang menaiki kereta, ada orang menaiki kereta lembu. Ada setengah-setengah tempat di Indonesia, di setengah-setengah tempat di negara yang kurang maju masih lagi menggunakan keledai, kuda dan sebagainya. Itulah haiwan yang paling sesuai untuk digunakan di setengah-setengah tempat. Jadi tapi
di laut kita tidak ada pilihan, cuma satu saja pilihan, iaitu menaiki kapal. Jadi Allah membawakan kapal ini adalah untuk menjadi satu renungan buat kita. Ini merupakan satu nikmat Allah yang maha besar. Kalau zaman dahulu mereka menaiki kapal menanti kepada angin. Kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke Aceh, kami pun bersama Zazan Travel ada peluang pergi ke Aceh untuk insya-Allah nanti lepas musim PKP kita bergerak semua tuan-tuan. Kita belajar surah Al-Waqi'ah, tafsir surah Al-Mulk dalam perjalanan. Nak tak? Terima kasih Zazan Travel kerana penajaan kuliah pada malam ni. Kita bukan setakat berjalan untuk hiburan, tapi berjalan penuh tafsiran, berjalan penuh pengalaman, disadurkan dengan keilmuan yang kita bincangkan. Moga balik dengan iman yang kesuburan iman kita harapkan. Di Zazan Travel bila pulang kita akan ada semakan untuk memastikan ibadah yang kita lakukan dalam perjalanan itu berkekalan, kita meneruskannya. Nak pergi tak dengan Zazan Travel? Ahlan wa sahlan tuan-tuan. Jadi kembali kepada apa yang disebutkan oleh Allah sebagai satu nikmat kat sini. Kalau zaman dahulu mereka menaiki kapal menanti datangnya angin, sampai penyair mengatakan laisa kullu man ma yatamannahu al-mar'u yudriku kat tajri riyahu bima la tashtahihi sufunu. Kita dalam hidup ni tak semua benda yang kita nak kita dapat. Mungkin kapal akan kecewa kerana angin yang bertiup itu tidak seperti yang diharapkan. Kalau angin tu tak bertiup ke arah mereka kendaki, mereka kena berhenti dulu. Itu sebab zaman dulu ada negeri bawah angin, negeri atas angin tuan-tuan. Zaman sekarang kita nak menafikan nikmat Allah dengan adanya kapal. Baru kita mengatakan, tak, dulu cerita tentang kapal ni, kapal pakai angin Allah berikan. Sekarang tak, kapal kami pakai petrol, pakai diesel, pakai minyak. Untuk pengetahuan tuan-tuan, minyak juga merupakan nikmat daripada Allah yang tuan-tuan baca dalam surah Yasin tu. Apa buktinya? Allah menyebutkan dalam ayat ke-80, alladzi ja'alakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Baca tak ayat ni? Ayat 80 surah Yasin kan? Alladzi ja'alakum minasyajaril akhdar naran fa idza antum minhu tuqidun. Kan ke mukjizat Quran ilmunya yang Allah sebut kat sini 1400 tahun lalu. Allah menyatakan bahawa antara nikmatnya lagi, Allah menjadikan untuk kamu pokok-pokok. Daripada pokok itu, pokok yang hijau itu kamu keluarkan api, kamu menyalakan api. Kalau kita faham zaman dulu, mungkin orang pada zaman 1000 tahun lalu mereka menyangkakan pokok kering bakar jadi api. Tapi zaman sekarang terbukti bahawa segala petrol yang keluar dari bumi itu adalah hasil daripada fosil. Fosil itu terjadi pada binatang-binatang purba dan pokok-pokok purba yang telah mati tersemat di bawah lapisan bumi. Jadi ini yang Allah SWT nyatakan kepada kita. Juga satu nikmat yang tidak boleh kita perkecilkan. Jadi bila Allah menyatakan tentang nikmat belayan lautan ini, Allah menyertakan perkataan ditabtaru min fadlih, untuk kamu mencari kelebihan-kelebihan daripadanya. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, ibtigha' fadlih ni berarti dapat nikmat daripadanya. Dengan adanya lautan, kamu boleh bergerak ke tempat-tempat yang jauh. Bayangkan tuan-tuan, yang kalaulah bumi ini seperti yang digambarkan di sudut geografi, kajian arkeologinya, wallahu alam, geologinya mungkin asalnya satu, kemudian ia berpecah menjadi benua-benua. Ada teori mengatakan seperti itu. Bayangkan kalau kita tidak punya lautan, kita nak bergerak ke Amerika, macam mana agaknya? Dengan gunung ganang yang kita kena tempuh di China, di India, dengan kawasan lurahnya, kawasan sejuknya, berapa lama kita akan sampai agaknya tuan-tuan? Mungkin sekarang kita kata ada kapal terbang, katakan nak bawa barang yang banyak, kapal terbang pun tak boleh bawa, terlalu banyak, kosnya tinggi, kena guna kapal. Kapal adalah satu nikmat yang tidak boleh kita nafikan. Jadi Allah menyebutkan perkara-perkara ini 1400 tahun lalu ketika orang-orang Arab belum nampak lagi lautan. Sekarang mereka belum pernah lihat lautan. Mereka duduk kat Mekah, jauh daripada Jeddah. Tapi Allah telah membawakan ayat ini dan mereka mampu untuk memikirkannya. Sebahagian mereka seperti yang kita katakan masuk Islam, sebahagian mereka menolak. Tapi mereka bukan menolak dari sudut ayat ini, tapi mereka menolak kerana kebencian dan melihat Islam itu menggugat kedudukan ketuhanan mereka, menyebabkan persamaan rata di antara mereka dengan orang bawah mereka. Itu mereka tolak habis-habisan Nabi kita SAW. Dan ada juga yang kena ashabiyah, iaitulah kebangsaan, melihat bahawa bukan dari kalangan mereka Nabi kita Muhammad SAW ini, maka dia tolak. Jadi ini yang dinyatakan sebagai fadl. Nanti saya akan sebutkan kepada tuan-tuan pada ayat yang ke-70 bila Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Apa beza di antara takrim dan juga tafdil? Ini juga disebut oleh para ulama tafsir. Nampak zahirnya macam sama, tapi di sudut hakikatnya berbeza, di sudut fiqh lughahnya.
Lagi kalau kita perhatikan yang telah saya betulkan terjemahan tadi pada ayat ke-66, innahu kana bikum rahima, sungguhnya dia terhadap kamu maha penyayang. Jadi di sini kenapa Allah dahulukan perkataan bikum? Kenapa tak sebut innahu kana rahiman bikum? Kenapa tak sebut innahu kana rahiman bikum? Dan kita belajar bahasa Arab, perkataan kana ni dia bukan yang kita faham dalam bahasa Arab biasa. Kerana penggunaan kana dalam Al-Quran yang merujuk kepada satu benda yang solid, yang kuat, yang konkret, maka itu dinyatakan sebagai kana. Bila merujuk kepada Allah, ia merujuk kepada satu taukid sebenarnya. Dia sudut lughahnya, dia sudut balaghahnya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi bila Allah mendahulukan perkataan innahu kana bikum rahima, dia terhadap kamu maha penyayang, mengandungi satu maksud penekanan dan juga pengkhususan. Dari sudut yang lain, perkataan rahim ini digunakan untuk menggambarkan tercurahnya rahmat kepada orang-orang beriman sahaja, sedangkan rahman itu adalah umum kepada orang beriman dan juga orang tidak beriman, seperti yang telah saya jelaskan tadi, tuan-tuan. Jadi ayat ini untuk menerangkan kepada kita bahawa segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu, walaupun diberikan juga kepada si kafir, tetapi orang beriman dalam kerja mereka lakukan, ia sebagai pahala di sisi Allah. Janganlah kalangan kita memperkecilkan kerja-kerja cikgu kat sekolah, pegawai-pegawai tadbir diplomatik, doktor-doktor ke hospital, kerana ada orang berkata, nanti kalau kita tak ambil kerja bagi makan orang bawah jabatan, bagi makan orang susah, kita berdosa di sisi Allah. Tak, tuan-tuan, tak. Itu sunat. Saya telah bincang kepada tuan-tuan. Kerja kita yang hakiki itu yang menjanjikan pahala berdasarkan kepada ayat ini. Orang beriman kerjanya besok akhirat akan dikira sebagai deposit pahala di sisi Allah, di samping dia mendapat gaji daripada apa yang dilakukan. Kerja-kerja yang menyebabkan bagi makan kat orang itu kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu kerja kalau kita ada kekosongan masa, kita boleh buat. Tapi kerja cikgu, mengajar orang kat sekolah, itu lebih besar pahalanya, itu wajib. Kerja doktor, merawat orang pesakit ke hospital, itu wajib, kerana anda dibayar gaji. Kerja yang bagi makan orang bawah jabatan itulah kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat, Baitul Mal, kerja pemimpin-pemimpin, ahli-ahli politik. Jangan sibuk berkokok je dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya, pergi bantu orang susah. Itu kerja tuan. Tak mampu nak buat, bagi-bagilah kerja itu kepada orang bawahan kita, supaya jangan sibuk jadi keyboard warrior sahaja. Bekerja, pergi terjun, pergi buat benda ni semua. Kerana anda menyibukkan diri untuk jadi kepimpinan, maka ini tanggungjawab anda. Itu sebab kita baca Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pada waktu malam sentiasa kana yatajawwal. Kerjanya kerana Sayyidina Umar pemimpin tertinggi umat. Kita tak ada pula lihat orang lain yang pada masa itu yang juga memahami Quran dan juga sunnah, memahami ilmu, hadis dan sebagainya. Mereka buat kerja tu. Kerana itu kerja pemimpin. Dia digajikan untuk menjalankan tanggungjawab itu. Jangan silap faham, tuan-tuan. Kena ramai orang bertanya benda ni. Kalau saya tak buat besok akhirat, saya kena tanya, anda ada kerja hakiki kan? Cikgu adalah kerja hakiki anda. Kerani di hospital, doktor di hospital, jururawat, itu kerja hakiki anda. Kalau ada kekosongan waktu, lakukan benda itu satu sunat, ia bukannya wajib. Anda tak akan ditanya perkara itu di akhirat. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, bila Allah menyatakan innahu kana bikum rahima, orang-orang beriman mereka buat tindakan pergi ke laut untuk ataupun ke darat, ke maksud kat sini bekerja, mereka akan dapat ganjaran kat dunia, fadlihi, dapat ganjaran kat dunia, fadlun, dan innahu kana bikum rahima, ke akhirat besok dapat ganjaran lagi sekali, kerana kerja itu ibadah. Bukan? Kalau kita bekerja sebagai seorang nelayan, kerja itu ibadah, kita dapat duit, jual ikan, makan ikan, dapat pahala lagi. Berbeza daripada si kafir yang kehidupannya hanya setakat dapat nikmat kat dunia, akhirat tiada bahagian untuknya. Ini maksud ayat Allah SWT. Jadi janganlah kita abaikan kelebihan untuk mendapat fadl, kelebihan Allah ni. Jangan jadi orang yang pemalas, duduk rehat, tunggu, menanti, meminta-minta sana sini. Dan perbuatan minta-minta pada orang ni tak bagus lah, tuan-tuan. Tak bagus, kena bekerja lah. Cari peluang untuk bekerja. Apa sahaja kerja, walaupun nampak hina pada orang, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu yang mampu kita buat. Anak kita lepas dari SPM, dia tak mampu bekerja, tak apa, mungkin boleh bekerja dekat pump station, petrol station, bekerja untuk cari pengalaman, menjadi orang bawah. Kerana anda tidak akan jadi kepimpinan sampai anda memulakan karier anda daripada bawah. Supaya latih diri, disuruh orang, tawaduk, belajar untuk menerima arahan, be a good listener, jadi orang yang dapat mendengar dengan betul apa yang orang suruh.
digest maklumat, produce, proses sebagainya. Jangan tiba-tiba je nak jadi orang bos besar, duduk ambil aircon, mengarah dan menyuruh. Tak, belajar daripada bawah. Kadang-kadang orang yang berjaya dalam perniagaan itu menghantar anak-anaknya bekerja di bahagian store, inventory, bekerja daripada bawah, gudang, supaya anak itu belajar untuk memahami inilah prosesnya. Kadang-kadang dia sendiri punya syarikat, tapi dia suruh anak dia start daripada bawah. Jadi jaga, jadi itu, jadi ini, untuk belajar ini. Orang-orang bijak percaturan kerana tak mahu anaknya datang menelangkupkan syarikatnya nanti. Kerana banyak organisasi besar, syarikat korporat besar, anak-anak tidak menelusuri perjalanan ayah ketika susah dahulu dengan pekerja-pekerjanya. Tiba-tiba dia melihat kesenangan depan mata, dia buai oleh kemewahan, dia terus ambil jawatan tinggi, dia menghancurkan syarikat organisasi yang penat ayahnya bikin 30 tahun, kan tuan-tuan? Baik, jadi dalam ayat ke-67 Allah menyatakan, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dengar baik pesan Allah SWT dalam ayat ini. Apabila kamu disentuh oleh satu-satu kemudaratan di lautan, tengok lagi sekali perkataan massa, massa yang masuk. Jadi massa ni maknanya menyentuh. Saya telah terang kepada tuan-tuan, menyentuh ni kalau kita masak air, kita pun terlupa dah on ke belum air tadi, kita pergi colek sikit dekat jerit yang panas itu, nak pastikan betul-betul panas. Oh, dah masak dah. Tak adalah orang yang waras akan letak tangannya dekat cerik itu nak pastikan betul panas atau tidak. Kan? Kalau kita nak iron baju sebagai contohnya, kita onkan switch, kemudian kita pun rasa sikit kat bawah dah panas ke belum. Tak ada orang letak tangan. Itu maknanya masak, menyentuh. Jadi semua ayat yang berkaitan tentang hukuman ataupun sesuatu perkara yang Allah timpakan kepada hamba-Nya, ia hanya merupakan masa, merupakan masis, merupakan satu benda sentuhan saja tuan-tuan. Masyatun, dia merupakan satu sentuhan manja, sentuhan mesra. Kalau nak diibaratkan, durun yang kita rasa berat itu sebenarnya hanya ringan. Cuma kita yang tidak menghayati nikmat yang datang di sebalik ujian itu. Berapa tahun tuan susah? Umur tuan katalah 60 tahun. Ada tak susah sama 59 tahun? Ada tak orang yang macam tu hidupnya? Tak ada tuan-tuan. Lebih-lebih paling-paling pun mungkin 1/5 daripada umur dia susah. Dia nanti bila anak-anaknya besar, anak-anak jadi orang bijak, anaknya mencatur kehidupan jadi orang yang hebat, anaknya pulangkan balik semula segala reward kesusahan yang dia alami dalam hidupnya itu. Mungkin kalau tidak anaknya pun menantunya. Kalau orang itu sakit sekalipun, tapi penyakitnya tetap ada keringanan. Tambahan pula kat negara kita yang serba-serbi mudah untuk didapati tuan-tuan. Orang kena COVID di tempat-tempat lain dalam dunia, kesian mereka. Tak ada apa-apa pembelaan pun. Negara jiran pun sama. Kalau mati, kau mati. Tapi kat negara kita dengan kepimpinan yang ada sekarang, dapat lihat berbagai nikmat yang diberikan. Anak-anak kita belajar kat universiti, bukan terkandas bagaimana, mana tak boleh nak balik kerana penyakit wabak ni berlaku. Makan hanya siap, segala kemudahannya siap, sampai negara ni dinobatkan antara yang terbaik menjaga wabak daripada tersebar, kan tuan-tuan. Maka segala kesusahan dalam hidup ini kalau kamu perhatikan, ia merupakan masa saja. Masa, mim sin, iaitu satu sentuhan mesra daripada Allah. Kalaulah kamu melihat dalam lautan ni tadi, bila kita kaitkan dengan sesuatu ujian, taufan, badai, ribut kencang di tengah lautan, di lautan ke di udara ke, ketika kapal terbang itu nak jatuh, kapal terbang itu kena air pocket. Kalau kita naik kapal terbang, tiba-tiba ada air pocket, kapal terbang turun, kan tuan-tuan, terkejut, peluk tangan orang sebelah kita, kadang kita pun tak perasan siapa dia, kita pegang tangan, terkejut kita tuan-tuan. Jadi ketika dalam suasana tersepit dan juga payah seperti itu, barulah semua orang akan ingat pada Allah yang satu itu. Walaupun kat dunia, walaupun kat daratan dia menyembah banyak Tuhan, berbagai-bagai Tuhannya, ada rupa ini, ada rupa itu, binatang pun jadikan Tuhannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ulama besar dari India yang merupakan keturunan Rasulullah SAW, mengarang kitab namanya Madza Khasiral Alam min Hitatil Muslimin. Bagaimanakah dunia ini menjadi rosak dan rugi kerana tidak ditadbir oleh orang-orang beriman kepada Allah. Ya, orang beriman mentadbir dunia, mereka memberikan keamanan, kebaikan. Lihat di Spain contohnya, walaupun negara itu masyarakat majmuk, tapi kepimpinan Islam di situ tidak menganiaya mereka. Lihat Salahuddin Ayyubi membuka Baitul Maqdis, banyak nyawa terpelihara, banyak darah dapat dielakkan ditumpah. Kerajaan Osmaniyah yang difitnah sebagai kerajaan yang rakuskan harta dan sebagainya,
rakuskan orang perempuan, rakuskan tanah, rakuskan keluasan negara. Itu semua pembohongan, tuan-tuan. Semua tujuan yang kita lihat dalam peperangan umat Islam ini adalah untuk berdakwah sebenarnya. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, kata Abdul Hasan Ali An-Nadwi dan kitab beliau bertajuk Maza Khasiran Alam min Hitatil Muslimin. Beliau merupakan keturunan Rasulullah yang migrate tinggal di India, memerhatikan orang-orang India sana. Orang Hindu mempunyai lebih daripada 1000 Tuhan, tuan-tuan. Daripada 1000 Tuhan. Itu sebab kalau berdebat dengan ilmiah, dengan Dr. Zakir Naik, mereka tidak berani. Kerana hujah dikemukakan ilmu, tapi mereka yang telah pun tertutup pintu hatinya, tidak mahu menerima untuk menggunakan akal yang sihat, logik yang sempurna. Maka yang akan diminta hanya kepada Allah saja, walaupun dia Hindu, walaupun dia Buddhis, walaupun dia Kristian, lebih lagi kepada orang Islam, walaupun dia Iban, Kadazan. Bila berlaku dalam suasana tersepit seperti ini, semua akan keluar perkataan Allah. Allah. Tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, sampai ahli tasawuf berkata perkataan Allah ni sebenarnya telah install dalam diri setiap manusia. Itu sebab kalau dia sakit, dia kata sebenarnya itu Allah, kata Allah, tapi tengah-tengahnya tu hilang sakit. Ia merupakan satu yang telah pun difitrahkan dari diri manusia. Ketika berada dalam kesempitan, dia pasti akan ingat Allah. Bercerita Dr. Latif Nabulusi dan tafsirnya, satu hari kapal terbang membawa orang atheist, orang mulhid, orang zindiq, orang yang tidak beriman kepada Allah, menganggap tiada Tuhan dan hidup. Kat Malaysia sekarang malangnya kalangan orang Islam, Melayu pun ramai terpengaruh dengan pandangan-pandangan komunis ni, tuan-tuan. Komunis, atheist ni adik-beradik lah, sosialis. Maka naik kapal terbang, tak ada Allah, tak ada, hidup ni semua sama. Tiba-tiba kapal terbang ni pun menempuh awan, dan dia pun turun kena air pocket itu, seperti yang digambarkan tadi. Maka semua orang kata Allah. Dengan si atheist ini pun Allah juga keluar. Kau kat dunia kau kata tak ada Tuhan, kau komunis, kat dunia tak ada Tuhan, kenapa pula kat sini kau minta tolong pada Allah? Tahu dia, tuan-tuan, baru dia tahu, mengerti dia sekarang. Jadi itulah satu benda yang ada dalam fitrah manusia. Begitu juga cerita Syekh Mutawalli Syar'i dan tafsirnya. Orang itu merupakan seorang pawang, dukun. Orang datang tak ada anak, jumpa dengan dia. Anak sakit, jumpa dengan dia. Dia pun macam-macam helah lah dia buat untuk mengambil harta manusia secara tipu daya dan juga kezaliman. Kalau orang bekerja dengan perbuatan ni, janganlah ambil kesempatan pada orang, tuan-tuan. Kerana anda berkata air ni berharga RM200 pun orang bayar. Dia nak sihat, tuan-tuan, maka janganlah kita ambil kesempatan terhadap mereka, tuan-tuan. Kata Imam Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya, ada kalangan manusia ini ambil kesempatan pada orang. Dia mengaku dia boleh merawat segala penyakit, dia merawat, dia jampinya air boleh rawat semua. Tiba-tiba anak dia sakit. Ini berlaku kat Mesir. Anak dia sakit, boleh tak dia berdoa? Dia kata dia boleh rawat semua penyakit orang. Kanser dia boleh rawat, sakit buah pinggang dia boleh rawat, AIDS pun dia boleh rawat. Dia claim. Agak kalau anak dia sakit, dia nak pakai tak air yang didoakan, dibagi pada orang, yang dia ambil kesempatan pada orang, dia menipu orang tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memanglah ayat Quran ni kita tak menafikan dia syifa dan juga rahmah. Betul, kita tak nafikan. Tapi Allah juga menyuruh dalam Quran untuk kita belajar. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dua tempat dalam Quran. Tanyalah kepada orang yang tak tahu, orang yang tahu kalau anda tidak tahu. Doktor-doktor yang ada keliling kita ni, tuan-tuan ingat mereka ni mengada-ngadakan benda ke? Tak, mereka belajar, tuan-tuan. Banyak idea yang dicurahkan itu memang patut dipakai. Kerana Allah minta kita untuk memuliakan ahli ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang berilmu dan tak berilmu? Boleh tak kita duduk saja berdoa tanpa usaha? Nabi kita SAW ketika nak menghadapi perang Ahzab menggali parit, kenapa tak berdoa saja? Menggali parit kena ada usaha, kena ada ikhtiar yang telah kita pelajari sebelum ini dalam bab wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah Taala itu sebagai wakil. Allah itu untuk kita serahkan urusan, tapi syaratnya mestilah berusaha. Jadi dalam ayat ke-67 ini menceritakan bahawa manusia bila berada dalam keadaan kesempitan, ketakutan, berada dalam bahaya, pasti akan keluar fitrah daripada dirinya untuk meminta kepada Allah semata-mata. Tiada Tuhan yang disembah banyak-banyak kat dunia itu muncul di fikirannya, di mulutnya. Yang ada cuma Allah sahaja. Allah, Allah. Si kafir itu pun akan sebut Allah juga ketika berada dalam situasi tersepit dan ketakutan, dalam keadaan payah, bahaya mengelilinginya. Kalau orang itu
Orang lalai, tiba-tiba dia diuji Allah dengan penyakit, dia akan suri-suri tutup aurat, dia akan suri-suri solat, dia akan banyakkan sedekah, dia akan banyak baca Quran, dia akan jaga semayangnya, ada je muka dekat surau. Bila dia susah, bila dia senang, ini Allah gambarkan, falamma najakum ilal bari a'radtum wa kana al-insanu kafura. Bila selesai daripada ujian itu, maka dia pun berpaling balik semula, kembalilah kepada normal hidupnya. Apa dipanggil? Gaya hidup lamanya, bukan new norms ya, tapi dia kembali kepada cara hidup lamanya balik semula. Dia berpaling daripada Allah SWT. Dia lupa kepada Allah yang beri kepadanya nikmat kesihatan itu. Jadi tuan-tuan dan hadirin dan dikasihi sekalian, a'radtum ini kalau kita belajar bahasa Arab datang perkataan i'rad. I'rad ni maknanya kamu berpaling daripada Allah SWT. Ini memberi kepada kita satu gambaran bahawa kehadiran Allah tidak meninggalkan fikiran manusia, dan dia sentiasa berada bersama dengan manusia. Tapi si kafir, nikmat ataupun perasaan kehadiran Allah ini hanya akan muncul waktu dia susah. Bila dia senang, dia pun melupakan Allah balik semula. Jadi seandainya Allah tidak hadir dalam diri setiap insan, maka tentulah si kafir tidak disebut berpaling di sini. Tapi oleh kerana kehadiran Allah itu dalam benak fikiran setiap manusia, tanpa mengecualikan si kafir pun terlibat sama, maka itu sebabnya Allah menyatakan dalam ayat ini a'radtum, kamu akan berpaling. Kamu ni orang beriman baik, si kafir baik. Orang beriman mungkin berpalingnya itu sedikit nak dibandingkan si kafir palingnya terus daripada Allah SWT. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita bahawa manusia tidak mungkin dalam salah satu masa hidupnya tidak mengarahkan kehidupannya kepada Al-Wahidul Ahad, kepada Al-Fardus Samad, kepada Allah SWT yang Maha Esa. Ia akan makin jelas bila dia sedar bahawa tiada siapa dapat lepaskan dia daripada kesukaran itu, kesulitan itu, himpitan itu, melainkan Allah. Maka semua mereka akan berdoa kepada Allah yang satu itu. Walaupun dalam hidupnya dia mempunyai banyak Tuhan, berbagai-bagai Tuhan. Dia ada Tuhan api lah, Tuhan air lah, Tuhan waktu senang, Tuhan waktu susah, Tuhan baik boleh kalahkan Tuhan salah pula pada waktu tentu, maka dia celebrate waktu itu. Ini semua benda tuan-tuan mengarut yang ada dalam hati mereka kerana dirosakkan oleh syaitan. Tapi semua itu akan lupus, akan hilang bila dia berada dalam kesukaran seperti yang digambarkan oleh ayat Allah di sini. Baik, kita pergi pada ayat berikutnya bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amintum ay yakhsifa bikum janiyal barri aw yursila 'alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Apakah mereka merasa aman, kamu merasa aman daripada hukuman Allah yang boleh menerbalikkan sebahagian daratan bersamamu, atau dia meniupkan angin keras, batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagimu. Dari sudut bahasa Arab, kalau kita perhatikan, Allah bertanya di sini, apakah kamu menyangkakan janibal bari? Janibal bari ini kalau kita belajar bahasa Arab maknanya dekat dengan daratan. Boleh kita kata di pantai lah, mungkin di port ke di pelabuhan. Sebaik saja kapal ni berlabuh, ni cerita masih lagi di pelabuhan ni tadi, masih lagi kapal ni tadi, konteks kapal ni menurun dengan kita. Apakah kamu menyangkakan Allah tidak boleh menghukum kamu bila kamu berada di tepi laut seperti itu? Kamu pun tentu pernah melihat bagaimana tsunami yang ganas itu menerbalikkan, menghancurkan, menghilangkan ratusan ribu manusia dalam sekelip mata. Maka Allah mampu melakukan perkara ini semua terhadap kamu. Bahkan Allah mampu untuk menjatuhkan hukuman batu-batu yang merupakan rejaman dari langit seperti yang menimpa kepada Abraha. Pada waktu itu kamu tidak akan ada sesiapa pun boleh menjadi pelindung bagimu. Siapa yang boleh kamu serahkan urusannya kepada kamu. Jadi bila hukuman Allah datang, maka tiada siapa yang dapat menyelamatkan diri. Menceritakan tentang perkara ni ada kaitan dengan ayat yang ke-69, iaitu Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila 'alaikum qasifan min rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a. Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi, dan dia meniupkan atasmu angin taufan dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu, dan kamu tidak akan mendapat sebarang penolong pun dalam hal seperti itu. Ini menceritakan tentang lagi kekuasaan Allah. Mungkin seseorang bila menaiki laut, naik kapal laut,
dia mendapat pengalaman mengerikan. Kapal itu dihempas oleh ombak dahsyat. Maka dia berkata, lepas ni aku tak akan naik dah kapal, aku serik. Agak-agak dia boleh bertahan ke tuan-tuan? Macam kami pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Tasik Tabariyah, Tasik Tabari. Kalau tuan-tuan ikut kami Zalan Travel pergi ke Baitul Maqdis, antara tempat yang kita akan lawat adalah Tasik Tabariyah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Nanti di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan minum air itu sampai habis. Dan hari ini pun Tasik Tabariyah itu mencatatkan penurunan yang sangat signifikan. Nanti ada peluang tuan-tuan pergi dengan kami Zalan Travel. Kami baru pergi ke Baitul Maqdis, melawat tanah suci Islam yang ketiga itu, yang Nabi nyatakan la tashuddu rihal illa ila thalahati masajid. Tak ada tempat yang kamu boleh niat untuk pergi iktikaf mendapat kelebihan pahala beribadah padanya seperti 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid Aqsa. Nanti ada peluang tuan-tuan nak pergi. Mungkin ada duit banyak sekarang, dapat bagai peruntukan ke kerajaan. Nanti mana tahu nak berjalan pada waktu pencen, datanglah bersama Nazan Tribal. Kita tengok Tasik Tabariyah yang besar yang disebut oleh Nabi SAW sebagai tanda akhir zaman nanti akan diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj itu airnya sampai kering. Tengok, cantiknya. Tadi dah ada pengalaman nak tenggelam dalam laut, tak nak naik. Tapi bila tengok tasik yang indah itu, naik balik semula tuan-tuan. Ni maksud Allah kat sini. Am amintum ayu'idakum fi taratan ukhra fayursila alaikum kasifan min rihi fayuriqakum bima kafartum. Kamu mengatakan kamu tak nak naik dah kapal, tapi bila lihat ada suasana tertentu, kapal tertentu, waktu tertentu, pemandangan yang indah seperti itu, kamu naik balik, lupa badai yang pernah menghempas kapal kamu ketika kamu menaikinya itu. Di sini cerita Dr. Atik Nabulisi tentang peristiwa yang berlaku pada awal abad ke-20, iaitulah bila dicipta kapal Titanic, kapal yang terbesar yang orang British UK buat itu, mengatakan dengan sombongnya kapal ni tidak akan dimusnahkan oleh kadar, kapal ni tidak akan apa-apakan oleh Tuhan. Sombongnya mereka kata tuan-tuan. Tiba-tiba dalam pelayaran pertama kapal itu tenggelam, tak naik-naik balik semula tuan-tuan. Yang dikatakan punya kaya orang yang menaiki kapal pada masa itu, orang yang penumpang-penumpangnya merupakan isteri kepada orang-orang ternama, orang-orang kaya pada zaman itu. Emas yang tenggelam bersama kapal Titanic itu saja nilainya ribu million tuan-tuan, bilion nilainya tuan-tuan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Amat mengerikan. Pelayaran pertama dari UK nak pergi ke Boston ke US kan, jangan cabar Tuhan. Yang kamu kata dalam British ni tak pernah ambil pengajaran. Dia ada apa dipanggil, satu pemilik antara syarikat minyak terkaya di dunia namanya BP, British Petroleum. Dia buat satu pelantar minyak besar di utara UK itu. Beberapa tahun lalu kita dengar kisah ni kan, ada disebarkan dalam ekonomi dan sebagainya, yang sampai tutup BP yang ada di Malaysia kerana offshore mereka ni, pelantar minyak di tengah laut yang cukup besar ni, paling besar dalam dunia ini. Mereka kata itu pun takkan diapa-apakan oleh Tuhan. Sombongnya. Tiba-tiba kebakaran berlaku, hancur, dan BP satu dunia hampir ditutup pada masa itu tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka jangan cabar Allah SWT. Ini banyak contoh yang saya pun tak berapa faham nak cerita pada tuan-tuan, tapi saya terbaca, maka inilah yang menunjukkan kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimpakan ke atas seseorang itu azab dari sisinya. Banyak contoh-contoh lain. Kalau kita kaitkan dengan kematian kat sini, hukuman Allah yang boleh berlaku bila masa di tengah laut ke, di daratan ke, di pantai ke, semua yang Allah bawa kat sini, orang itu siap menghantar kad kahwinnya kepada semua orang. Tiba-tiba dihantar kad kahwin itu sebelum orang pun menanti-nanti hari tunggu-tunggu itu, tiba-tiba bakal pengantin ni pun aksiden, bakal mempelai ni pun aksiden, meninggal dunia. Kad dah siap hantar tuan-tuan, keluarga pun dah tunggu, tempahan makanan pun dah buat. Siapa punya kerja tuan-tuan? Allah SWT. Saya terbaca dalam majalah Reader Digest beberapa tahun lalu kisah tentang seorang doktor antara yang paling pakar di Australia tuan-tuan. Doktor paling pakar, surgeon, neurologis ke apa, atau kardiologis yang hebat, terkemuka, doktor terkenal di Australia. Maka dia pun mengimpikan nak beli rumah di kawasan macam jauh daripada bandar. Australia satu negara besar, nak bela kambing, nak ada tanah, nak enjoy lah waktu cuti. Maka dia pun dapat beli selepas kerja Tunku Lumus, duitnya banyak, beli tanah untuk satu tempat. Pagi tu dia, isterinya tidur
Dia pun tengok di situ, dia keluar, pergilah lihat kawasan tanah yang dia beli. Lebih kurang begitulah ceritanya. Dia menaiki jeepnya, pergi jalan, tengok tanah yang besar itu. Tiba-tiba dia melihat ada pokok yang nak tombang. Dia pun pergi gergaji pokok tersebut. Begitu lebih kurang saya tengok cerita yang penuh, tuan-tuan. Akhirnya pokok itu tombang, hempap dia dengan jeep dia. Dan isteri tunggu kat rumah, tanahnya luas. Isteri tak terfikir dia hempap pokok. Isteri tak tahu manalah suami pergi, mungkin pergi bersosial pagi ni agaknya. Kenapa tak ajak dia tidur. Dan akhirnya terdetik hatinya sampai tengah hari masih tak pulang. Dia pun cemas, dia pun pergi cari, tengok suaminya hampir mati. Lumpuh suaminya, tuan-tuan. Itu lumpuh. Kita juga terbaca orang kaya, antara yang paling kaya kat dunia, pergi bercuti di mana? Di Sweden Switzerland tengok main salji. Tempat orang-orang hebat pergi, orang-orang banyak wang pergi. Dia pergi ke sini, tinggalkan anak-anak nak honeymoon kali kedua. Dalam perjalanan sewalah kereta, bawa sini nak enjoy pemandangan. Tiba-tiba dalam perjalanan itu, apa binatang tu? Macam rusa yang besar, moose, M-O-O-S-E. Moose itu entah macam mana dia melintas lagi, badannya besar. Moose itu besar, macam seladang besarnya, tuan-tuan. Dia pun melari, melintas. Dia tak sempat nak elak. Moose itu pun apa istilahnya, melompat, jatuh atas keretanya, pecah cerminnya, terpijak, dia mati on the spot, tuan-tuan. Ini cerita yang kita boleh baca, kita boleh tengok. Dia ceritakan kepada kita, nak ceritakan kuasa Allah, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang budak mencari kerja part time, dia seorang engineer ke technician ke, nak pergi betulkan tangki pipe di rumah orang. Mungkin water pumpnya rosak kat rumah yang tinggi, apartment itu. Nak cari kerja part time, cari rezeki yang halal. Dia pergi ke tempat, dia tak sangka-sangka, dia dah banyak dah buat kerja macam tu. Dia apartment paling tinggi, dipanjat. Tiba-tiba tak ada sedarinya, tergelincir, jatuh, mati, patah tengkuknya, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan kat laut saja, kat dunia, kat bumi pun tak ada siapa boleh selamatkan kita kalau Allah tetapkan begitu untuk kita. Itu sebab kalau kita baca ayat Allah SWT, nanti ada kesempatan kita teroka surah Al-Hijr, tuan-tuan ya, yang pernah saya ceritakan tentang kebejatan, penyimpangan dilakukan oleh kaum Nabi Saleh, contohnya kaum Samud itu. Ada sebahagian di cerita surah Al-Hijr, bila Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Tuhan sampai datang kepada kamu keyakinan. Hatta ya'tiyakal yaqin, Allah tidak menyatakan hatta ta'tiyal yaqin. Allah kata hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Allah sehingga keyakinan datang kepada kamu. Ada orang yang sesat dan tidak faham bahasa Arab, tidak menyelaraskan ayat ini dengan tafsiran para ulama yang datang daripada hadis Nabi. Yakin yang dimaksudkan bukannya keyakinan yang kita maksudkan hari ini. Oh, dia telah, kamu nak ibadah kepada Allah sampai kamu yakin, lepas tu tak payah sembahyang, macam kata setengah orang tarikat. Bukan semua tarikat yang sesat, ni tarikat yang sesat yang kata begini. Tuan guru tak sembahyang. Kenapa? Kerana dia sampai peringkat yakin. Kau ni ibadah kulit, dia dah sampai ibadah isi. Jangan terikut-ikut dengan orang seperti syaitan seperti ini, tuan-tuan ya. Kerana tidak ada seorang para ulama yang mentafsirkan perkataan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin itu, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan berarti kata kepasrahan, pengalaman ibadah, kepengetahuan. Bukan itu. Yang Allah maksud yakinnya kematian sebenarnya. Kerana Nabi pernah bersabda, amma haza faqad atahul yaqin. Nabi menggunakan perkataan yakin dalam arti kata maut sebenarnya. Jangan silap faham. Hari ini banyak orang baca Quran, dia tak baca tafsir, dia gunakan terjemahan, dia cuba faham dengan maklumatnya yang terhad itu. Baca ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Dah fitnah orang pula lebih dahsyat bunuh. Bukan itu, Allah tidak maksudkan itu. Kamu kena belajar bahasa Arab untuk tahu fitnah yang dimaksudkan oleh Allah bukannya membunuh orang. Fitnah yang digunakan bahasa Arab maknanya luas. Kekacauan, kezaliman, penganiayaan, curi duit rakyat, contoh. Mudah-mudahan dihukumlah. Jangan dibiarkan lepas lah, tuan-tuan. Orang bersalah ni kena hukumlah. Tak ada siapa pun yang kebal. Kalau terbukti bersalah, hukum. Supaya menamatkan macam-macam fitnah dalam kehidupan. Tak ada fitnah ni maknanya kesusahan kepada orang lain. Orang susah, kamu senang ambil duit orang. Hukum, patut dihukum. Jadi tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, ini maksud ayat Allah, kematian boleh berlaku dalam apa jua keadaan, bukan saja di lautan, bahkan di daratan. Dan berkatalah seorang penyair yang sangat saya suka baca syair-syairnya, puisinya, ni orang Arab namanya Abul Atahiyah, telah mati lebih pada 1000 tahun lalu, 1200 tahun lalu. Namanya Abul Atahiyah, seorang penyair yang hidup pada zaman Abbasiyah. Beliau berkata, ya,
la ta'manil mauta fi tarafin wala nafasin wa in tamanna'ta bil hujjabi wal hurasi fama tazalu sihamul mauti nafizatan fi janbin mudarra'in minha wa mutarisi araka lasta biwaqafin wala hadharin kal hatibil khabitil ashwa'a fil ghalasi tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabisi. Ya Allah, cantiknya ayat ini. Janganlah kamu mengabaikan, jangan kamu merasa aman daripada kematian dalam keadaan sehela nafas sekalipun. Jangan kamu rasa aman, kematian tidak akan berlaku padamu walaupun kamu memiliki pengawal dan penjaga yang paling hebat dalam dunia. Kamu jangan, kerana panah kematian itu tetap akan dilancarkan, dilepaskan oleh Allah walaupun kamu berada dalam baju besi dan juga pakaian kebal. Araka lasta biwaqafin wala hadharin, aku melihat kamu ni tak perhatian langsung, tidak mengambil peduli langsung tentang kematian ini. Lalu kamu pun hidup seperti mana orang mencari kayu api pada waktu malam yang gelap. Tafsiran ni maksudnya mencari kayu api di malam yang gelap. Mencari kayu api cari waktu siang lah, jangan cari waktu malam. Itu bahasa Arab sebut. Kalau kita cari waktu malam kayu api, kita langkakan itu kayu rupanya ulau. Jadi dalam hidup ni kena ikut petunjuk, jangan pandai-pandai buat satu benda secara cacar marba. Dia mesti ada sistem dia, mesti ada teknik dia. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu walam tasluk masalikaha. Kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak mengikut jalan keselamatan itu. Inna safinata la tajri 'alal yabisi, kerana kapal tidak akan berlayar melainkan di atas lautan, dia tidak akan berlayar di atas daratan. Jadi dalam hidup ni, kata Abu Al-Atahiyah, buat persiapan untuk mati. Walaupun kamu orang besar, kamu orang berpangkat, kamu menyangkakan tanpa kamu organisasi tak boleh berjalan. Tak, kamu mati ada beratus orang boleh gantikan tempatmu. Jangan kamu nyangka kamu hebat sangat. Ini namanya Qarun ni, namanya Haman ni, namanya Fir'aun ni, yang sentiasa mengatakan aku, kerana aku, sebab aku. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh kata gitu. Kita tak ada berlambat orang boleh gantikan kita, tuan-tuan. Jangan kita menyangkakan Islam ni terganggu tanpa kita. Tak ada orang boleh buat kerja yang macam kita buat. Jangan kata begitu. Ini namanya ujub, ini namanya riya, ini namanya sum'ah, ini namanya takabur, sifat-sifat syaitan dan semuanya. Jadi Allah memberi kepada kita gambaran, bila berlaku satu ujian ini, kamu tidak akan dapat pertahanan, kamu tidak akan dapat siapa mampu menolong kamu. Allah tetapkan untuk kamu kematian waktu itu. Seperti technician yang tadi yang cuba panjat rumah untuk betulkan water pump. Kita dengar cerita seperti ini, orang lalu tepi bangunan, tak ada sangka-sangka ada orang baling batu di batas, kena tepat kat kepalanya, meninggal dunia dia on the spot, tuan-tuan. Anaknya masih kecil lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang baik mati, orang jahat mati, raja mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, semuanya mati. Sampai dia buat lagu kata siap saya tentang kematian ini. Baik, yang terakhir sekali untuk renungan kita pada malam ni, ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu bil barri wal bahr wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka daratan dan juga lautan. Ayat ni panjang, saya nak cerita sikit saja. Bahawa perkataan takrim lain daripada tafdil. Tadi kita lihat perkataan yang Allah gunakan tafdil. Inna fadlahu min fadli innahu kana bikum rahima. Perkataan fadl datang afdal. Kalau perkataan karamna datang perkataan takrim. Apa itu takrim dengan tafdil, tuan-tuan? Takrim ini, kata para ulama lugah, ia merujuk pada satu kemuliaan yang memang built-in dalam diri setiap kita. Tapi tafdil, fadlun, datang dari perkataan rezeki yang kita perolehi. Orang ini nampak lebih mulia kerana pangkatnya, pelajarannya, hartanya, orang sanjung dia kerana kepimpinan sebagai contoh. Jadi tafdil ini datang daripada luar. Ilmu, pangkat, harta, warisan. Ini menyebabkan orang pandang dia mulia. Tapi kalau karamna, Allah yang muliakan kita, datang daripada dalam, tuan-tuan. Zat manusia itu sendiri merupakan satu kemuliaan. Itu sebab kita melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak kala lalunya jenazah Yahudi pun Nabi bangkit memberikan penghormatan. Maka sahabat-sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini merupakan seorang Yahudi, Rasulullah. Rasulullah jawab, bukankah dia seorang manusia? Bukankah dia punya roh? Jadi penghormatan yang diberikan oleh Allah ni kepada manusia datang daripada dalam.
Tapi kalau perkataan tafdil datang daripada luar. Ini penjelasan oleh kebanyakan para ulama tafsir. Boleh kita lihat sebagai contohnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya Al-Mufradat. Dan saya akan cerita kepada tuan pada malam esok, insya-Allah. Jangan ke mana, pada waktu yang sama, cerita bagaimana Sayyidina Umar memukul sahabatnya yang datang dari Mesir. Sayyidina Umar pukul sahabatnya yang datang dari Mesir. Apa sebabnya? Sayyidina Umar ni bukan orang jalan-jalan, tuan-tuan. Kenapa dipukulnya Amr bin Al-As itu? Nanti saya akan cerita kepada tuan dasar kewataan takrim ini dalam kuliah yang akan datang malam esok, insya-Allah. Dan saya tahu, saya tak lupa cerita tentang Sumamah bin Uthal yang saya janji kepada tuan-tuan untuk cerita, pun saya tangguhkan dulu. Jadi saya harap tuan-tuan dapat share video ni sebanyak mungkin, kawan-kawan yang kita kenal, rakan, taulan, sahabat, kenalan, ahli karya, kawan-kawan sekolah, saya bahkan selama mungkin. Mudah-mudahan ia menjadi pahala untuk kita kongsi di akhirat. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk follow, untuk like, untuk share video-video ni, dan juga Facebook Zahzan Travel, Instagram Zahzan Travel, dan Instagram serta website Telaga Biru. Siapa yang berminat untuk dapatkan buku-buku bagi pengisian anak-anak pada musim cuti seperti sekarang ni, Telaga Biru menerbitkan buku-buku akademik di samping Al-Quran, di samping kisah-kisah Nabi, di samping tafsir mini untuk anak-anak. Kami juga menerbitkan buku-buku aktiviti sekolah, buku-buku latihan topikal yang sangat sesuai, insya-Allah digunakan di rumah waktu anak-anak tak pergi sekolah. Geografi ada, sains, matematik, fizik, biologi, kimia, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab sudah tentu banyak, dan pendidikan Islam di berbagai tingkatan, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dari 1 sampai darjah 6. UPSR, UPKK pun ada, alhamdulillah. P3 dan juga SPM. Jadi jangan lupa untuk berhubung dengan staf saya yang ada di sini, Ridwan Zaino, Puan Intan, Farid Mirzan, mana Safwan masuk, Safwan. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan berminat untuk mengadakan korban, alhamdulillah kami dapat satu tempat baru di Afrika, di Sudan, untuk juga melakukan korban. Ada sahabat-sahabat yang minta tolong daripada kami untuk bekerjasama. Sekarang kita ada di beberapa tempat. Nombor satu di Syria, itu keutamaan bagi tuan-tuan yang berminat untuk lakukan korban. Saya seru tuan-tuan tumpukanlah Syria, Damsyik. Walaupun banyak persatuan yang terlibat, tapi tetap bantuan sangat diperlukan, kerana mereka tak ada kerja di sana, tuan-tuan. Negara lepas peperangan, takut orang perempuan menjual kehormatan diri kerana tak ada kehidupan kat sana, tak ada gaji yang dapat menyebabkan mereka sustain kehidupan kat sana, tuan-tuan. Kami harapkan tuan-tuan menyokong usaha kami untuk mengadakan korban di Syria, Damsyik. Harganya memang mahal, kerana binatang-binatang di situ menjadi mahal selepas peperangan. Orang tak ada gaji, harga barang naik, memang betul. Di sana cuma ada biri-biri saja. Kami tidak ada unta, kami tidak ada kambing biasa, tidak ada lembu. Yang ada cuma biri-biri saja. Dan seluruhnya kita ada buat juga di Mekah, walaupun Mekah tidak ada musim haji untuk kita pada tahun ni, tapi orang-orang miskin di sana, di kalangan saudara kita, orang Patani, orang Thailand, orang Malaysia yang mualat, yang lahir di sana, tak berpeluang pulang ke sini. Bagi Indonesia, sahabat kita yang susah, kita bantu dengan mengadakan korban untuk mereka di Mekah pada musim haji yang terdekat ni. Dan yang ketiga, sekarang kita ada Afrika, di Sudan khususnya. Minta Ustaz Faiz, kalau ada pada malam ni, tolong highlightkan. Ustaz Faiz, saudara tuan-tuan dimuliakan sekalian, boleh berhubung dengan Ustaz Faiz sebagai CEO di Zahzan Travel. Tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Terima kasih atas pelibatan tuan-tuan, usaha tuan-tuan untuk menyebarluaskan kalimah Allah. Mungkin saya mampu bercakap, tapi saya tak mampu memiliki kawan-kawan yang ramai macam tuan-tuan. Tuan-tuan memiliki kawan ramai, mungkin tuan-tuan tak bercakap, sebarkanlah video ni untuk mereka. Mudah-mudahan setiap kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah di atas usaha yang kita lakukan. Yang tak boleh bercakap, sebarkan video yang baik-baik ni. Mungkin orang kat luar tak sempat nak membaca, tapi mereka mendengar kuliah ni, mereka faham Quran, mereka dapat amalkan apa yang terdapat dalam Quran, dan kita ada pahala di situ, tidak kurang sedikit pun. Baik, setakat ini saja dulu. Terima kasih. Safwan Ibrahim, nombor telefon saudara dah masuk ke? Ini mungkin sahabat perlukan Safwan untuk dapatkan nombor telefon berurusan untuk buku sekolah anak-anak. Dan ada cikgu-cikgu yang mulia, kalau kalian berminat untuk tulis buku dengan kami, apa sahaja disiplinnya, topiknya, kami malu-malukan. Telaga Biru ingin menjadi tapak markas untuk membekalkan ilmu kepada umat Islam di berbagai-bagai peringkat. Kami nak menyertai cikgu-cikgu sekolah-sekolah untuk diguna pakai bahan-bahan ini untuk anak-anak kita, terutamanya pada musim tak pergi ke sekolah sekarang. Tak adalah masa terbuang untuk
tengok YouTube, untuk tengok benda-benda yang kadang-kadang melalaikan. Jadi ada buku-buku untuk kita tinggalkan kepada mereka waktu kita pergi bekerja. Sekian saja. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, apa hukum mengucapkan may you rest in peace kepada orang bukan Islam yang meninggal dunia? Dalam Islam diharamkan kita untuk mendoakan bagi orang yang bukan Islam. Kita hanya boleh doakan untuk mereka dapat hidayah daripada Allah. Iaitu Nabi mengajar wassalamu ala man ittaba'al huda. Moga Allah beri hidayah, Allah beri kebaikan kepada orang yang ikut hidayah. Itu saja kita gunakan untuk cakap. Jadi tak payahlah nak doakan apa-apa untuk mereka. Kita mungkin boleh berkunjung berziarah, tapi tak payah sebut apa-apa. Moga Allah bagi hidayah pada kamu yang ada. Okay, ini nombor telefon Ustaz Faiz. Nampaknya Nur Azia Ayub dah masuk kan? 09-252-5366. Okey. Ada lagi apa soalan? Walaupun kita tak boleh mendoakan untuk si mati di kalangan orang kafir ini, tapi tidaklah menghalang kita untuk ziarah mereka, berkawan baik dengan mereka. Kita boleh doakan untuk mereka dapat hidayah. Doakan mereka untuk dapat hidayah. Okay. Safwan Ibrahim, alhamdulillah kami pegawai Televisi sentiasa bersedia membantu anda semua. Ustaz Syafiq Murad, terima kasih kepada semua. Buku-buku apa ya? Ada senarai tak? Helmi alias buku-buku Telagabiru terbitkan. Anda saudara boleh tengok di www.telagabiru.net.my. Ya. Dan antara buku yang saya masukkan ni buku-buku sekolah yang meliputi darjah 1 sampai darjah 6, UPKK, UPSR termasuk buku tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Apa-apa title bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, pendidikan Islam, geografi, sejarah, Telagabiru diterbitkan. Alhamdulillah. Jadi siapa yang minat untuk dapatkan buku-buku ni boleh berhubung dengan nama-nama yang tertera ni, kerana pengisian untuk anak-anak kita musim seperti sekarang, bagi mereka latihan supaya mereka tidak membuang masa di rumah. Dan begitu juga buku-buku tafsir, buku-buku doa, berbagai-bagai buku boleh kita lihat di www.telagabiru.net.my. Baik, terima kasih semua. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Kenang kami dalam doa kalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.